Uh, tapi sebelum itu, tadi kan Beleri dah memperkenalkan diri Beleri kan? Boleh tak kalau saya nak minta Beleri memperkenalkan macam-macam, bukan memperkenalkan lah, menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang keluarga Beleri, keluarga Beleri lagi, keluarga Beleri macam tu. Ya, boleh tak? Oke, sebelum itu saya nak tahu, kamu nak tahu tentang latar belakang family saya macam mana ya? Dari segi apa? Bolehlah Beleri cerita macam tentang pekerjaan family Beleri kah? Apa yang Beleri sedang buat, macam ibu dan bapa kah? Adik Beleri kah? Begitu, keluarga, adik-beradik lah gitu. Oh, oke. Kalau dari adik-beradik, saya adalah merupakan anak sulung daripada kedua orang adik-beradik, dan adik saya sekarang masih di tingkatan 5. Lepas tu pekerjaan bapak saya adalah juru teknik di Tayoyu dan Kuching sana. Lepas tu mak saya adalah cuma suri rumah saja. Jadi bapak Beleri sekarang technician Ya betul. dekat Tayo. Betul. Oh, tempat yang sama. Okay. Kilang besar kan tu? Ya betul, kilang Jepun tu. Wow, kilang Jepun. Okay. Jadi kita teruskanlah dengan apa yang saya nak tanya dekat Beleri tadi tu. Yang mana apa tu orang kata? Apa yang Beleri nak share dekat sesi kita hari ini? Oke, untuk sesi kali ini saya rasa saya mau share tentang bidang yang saya pilih untuk kali ini lah. Saya rasa macam saya masih keliru. Adakah bidang pendidikan khas yang saya mohon, maksud saya yang sedang saya pelajari untuk masa ni adalah sesuai dengan saya? Sebab saya rasakan saya masih belum yakin dengan bidang yang saya pilih ni. Dulu masa Beleri masih sekolah menengah ataupun itu, Beleri ada tak pengalaman macam mempelajari pendidikan khas ataupun pernah tengok ke? Jujurlah saya mau cakap, saya masih macam yang zero knowledge pun pasal pendidikan khas. Jadi saya tidak terfikir pun yang saya akan ambil bidang ni. Sebab sebelum ni saya cuma minat yang macam bahasa macam tu. Jadi saya harap betul kalau saya masuk universiti, apa-apa pendidikan, saya ingin ambil bahasa Melayu macam tu. Jadi bila tawaran dikeluarkan, hanya dia keluarkan list yang pendidikan khas itu je. Jadi saya rasa macam tidak ada pilihan lain, mungkin pendidikan khas kali ya jalan yang terbaik untuk saya. Tapi kan masa yang diberi tawaran tu, yang masa sebelum kita isi tawaran tu kan ada banyak juga pilihan lain kan. Jadi boleh tak kalau saya nak tahu kenapa apa yang mendorong Beleri untuk memilih pendidikan khas sendiri? Oke, apa yang mendorong saya untuk memilih pendidikan khas ni? Saya rasa saya macam saya rasa macam macam mana mau cakap, saya rasa macam saya mau terbuka bidang yang di luar kebiasaan. Macam sebelum ni kan saya cuma belajar macam bahasa Melayu, bahasa Inggris, begitu tu udah bahasa. Jadi bila saya terbuka bidang lain ni, dia macam saya mencabar diri saya gitu. Tapi bila sudah saya ambil bidang pendidikan khas ni, saya rasa macam saya masih ragu-ragu, adakah pilihan saya ini betul ataupun tidak. Tapi sebelum yang Beleri yang pilih je pendidikan khas tu, Beleri ada tak yang macam kaji sedikit sebanyak tentang pendidikan khas ni? Ya, adalah sedikit yang macam untuk persiapan interview kan memang adalah kan. Jadi saya adalah kaji macam mana kita nak handle budak yang tantrum. Kan ada jenis yang macam ada yang kalau sindrom Down macam mana mau handle, autism macam mana. Dia tak sama macam yang kamu handle pelajar yang di arus perdana gitu. Tapi macam lama-kelamaan apa tu orang kata, berdasarkan cerita April ini macam lama-kelamaan belajar ke pendidikan khas ni, macam masih membuat Beleri tertanya lah macam betul ke tidak pilihan Beleri macam Okay. Biasanya memang kekeliruan ni biasa boleh dikatakan berlaku lah dekat pelajar yang memang hampir hampir tamat pengajian. Sebab Beleri pun sekarang semester 5 kan, tahun ketiga kan.
macam tapi kita boleh coba lihatlah apa yang menyebabkan apa tuh orang kata timbulnya rasa yang macam tak pasti dengan apa tuh orang kata jurusan ni ataupun bidang ni, dan kita akan tengoklah macam mana ia berkait rapat dengan minat dan kecenderungan Valerie sendiri. Okey, jadi ada lagi satu soalan, boleh? Um, apa nih? Kalau boleh imbas kembali lah, bila berasa macam ragu-ragu terhadap pilihan dalam bidang pendidikan? Saya start ragu-ragu tuh saya rasa saya ni lah. Boleh Bel ceritakan lebih lanjut? Kalau diceritakan, saya kan pernah jumpa dengan satu senior ni, dia baru je habis LM begitu. Jadi saya tanyalah dia tentang pengalaman dia sepanjang mengajar di sekolah pendidikan khas. Jadi bila dia ceritakan tu, saya rasa macam sangat mencabar. Dan dari situ saya rasa macam saya kurang yakin adakah saya mampu menangani saya mampu berada dalam situasi yang dia hadapi sekarang. Macam itulah. Jadi bila Bel ada perasaan apa tu orang kata takut ni atau macam kurang yakin ni, pernah tak Bel berbincang dengan apa tu orang kata pensyarah ataupun keluarga lah tentang kebimbangan ni? Setakat ni belum lah, saya belum ada keyakinan lagi untuk cerita dekat pensyarah ataupun family saya. Setakat ni saya banyak cerita dengan kawan saya je. Maksudnya Bel setakat ni bercerita dengan orang yang apa orang kata akan sebaya lah kan, sebab sama-sama pun dalam bidang pendidikan macam tu kan. Betul. Jadi macam Bel cerita dekat mereka yang mungkin mereka macam lebih faham situasi Bel macam tu. Ya betul. Okey. Kalau berdasarkan kaunseling kerjaya ni, ada satu teori ni lah yang mana ia dikenal sebagai teori Holland. Dalam teori Holland ni dia menjelaskan yang kerjaya ni adalah kerja yang sesuai adalah berdasarkan personality kita macam itu. Dan mungkin melalui teori ni kita boleh terokalah sama ada macam bidang pendidikan khas ni sesuai tak dengan gaya ataupun personality Valerie. Dan melalui teori Holland ni juga dia ada Riasek 6 personality. Riasek ni realistic, I ni investigative, S ni social, A ni artistic, Ria kan, A ni artistic, S social, E enterprising, dengan C ni compassionate. Ya, tapi nanti kita macam Valerie mungkin kurang faham dengan apa yang saya jelaskan, tapi nanti kita akan macam slow-slow lah tengok macam itu. Boleh. Ya, dan untuk kerjaya seorang guru ni biasanya social lah yang akan tinggi, tapi kita tengoklah nanti macam mana personality Valerie itu berdasarkan nantilah kita tengok inventory kan macam manakah gitu. Okay. Jadi sebelum kita teruskan saya nak tanya Valerie lah, boleh tak kalau Valerie bayangkan masa depan Valerie ni, katakanlah macam dalam jangkaan 5 ataupun 10 tahun dari sekarang, Valerie rasa apa yang Valerie tengok Valerie sedang lakukan? Maksudnya apa yang saya boleh nampak diri saya dalam bidang pendidikan khas kah dalam 10 tahun ke datang macam itu? Tidak semestinya dalam bidang pendidikan khas lah, macam Valerie tengok diri Valerie 10 tahun akan datang macam mana. Boleh juga kalau Valerie kata Valerie nak tengok dari segi bidang Valerie ni macam. Setakat ni kalau saya boleh nampak diri saya sebagai seorang guru yang berjaya kali di mana saya dapat melakukan banyak intervensi. Terutamanya mungkin kalau memanglah saya punya jalan kejayaan saya adalah untuk pendidikan khas. Kalau dalam 10 tahun tu saya akan buat perubahan lah kali macam mana saya ingin meningkatkan kualiti pembelajaran untuk terutamanya untuk pendidikan khas lah, supaya mereka tak terasa terabai begitu. Jadi itulah kali Maksudnya 10 tahun yang akan datang
Valerie membayangkan diri Valerie adalah sebagai seorang guru yang orang kata macam profesional lah, Ya macam tu. betul. Yang apa tu orang kata yang dalam bidang Valerie sekarang, yang mana Valerie macam nak capai adalah Valerie jadi guru pendidikan khas yang profesional dan apa tu orang kata buat banyak inovasi baru mungkin. Betul betul betul. Jadi Valerie rasa memang kerjaya ni adalah sesuai dengan gaya hidup yang Valerie inginkan. Mungkin lah. Mungkin. Ya. Tapi Tak pasti juga lah. Tapi saya perlukan nasihat juga lah. Sebab sekarang Valerie pun rasa macam apa tu orang kata was-was kan Ya dengan betul. Bidang Valerie sekarang. Tapi memang tapi apa tu orang kata setakat ni sepanjang 5 semester 5 semester yang dah berlalu, macam mana Valerie rasa macam bidang yang Valerie pelajari ni, macam adakah yang macam masih sukar untuk difahami ataupun macam mana? Kalau macam sukar tu memang adalah. Saya mau kongsikan terutamanya macam kami yang pendidikan khas ni kan kami akan dibahagikan kepada 2 pengkhususan, di mana satu adalah penglihatan dan pendengaran. Jadi saya pilih untuk belajar bidang penglihatan. Jadi bila saya pilih bidang penglihatan ni adalah saya rasa macam sukar untuk belajar dalam 2 sem sahaja. Untuk bagi saya untuk untuk mahir. Terutama kan kalau penglihatan ni adalah lebih kepada braille. Jadi kalau untuk bagi saya belajar braille ni dia perlukan tempoh yang lama jugalah untuk mahir dalam tulisan braille ni. Jadi setakat ni itu kali sukar bagi saya. Yang maksudnya apa tu orang kata tempo masa belajar yang singkat. Ya betul, yang singkat. Okey. Tapi itulah kalau kita tengok dekat sini macam apa tu orang kata apa yang Valerie nampak 10 tahun akan datang, 5 atau 10 tahun akan datang, dan apa yang Valerie apa tu orang kata walaupun cabaran sekarang yang Valerie hadapi, tapi Valerie tetap menunjukkan minat yang tinggi lah dalam apa orang kata dalam bidang perguruan, yang mana ini kalau dalam teori Pollen yang saya cakap tadi, dia lebih menunjukkan kecenderungan ke arah personality sosial lah. Macam itu. Yang mana sosial ni, kalau bidang personality sosial ni adalah seorang yang macam lebih suka bersosial dengan orang lain, macam tu, macam mengajar lah apa semua gitu. Okay. Jadi kita teruskan. Kalau macam apa tu orang kata Valerie gambarkan tadi kan, Valerie gambarkan diri sebagai apa tu orang kata cikgu pendidikan khas kan. Jadi setakat ni lah apa yang Valerie tahu tentang guru pendidikan khas itu sendiri. Okey, apa yang saya tahu tentang guru pendidikan khas ni adalah satu, dia mesti ada kesabaran yang tinggi. Sebab pelajar yang kita handle ni adalah bukan pelajar normal yang kita biasa nampak di Harus Perdana. Ini adalah merupakan pelajar yang boleh dikatakan macam yang mereka boleh tingkah laku mereka adalah lebih mencabar lah, macam tu. Jadi kita tak boleh kasar dengan mereka, dan kita kena handle mereka macam mana sepatutnya mereka dilayan. Sebab kan mereka kan anak-anak istimewa. Jadi kalau ada contohlah, kalau ada murid yang tiba-tiba bertingkah laku yang tiba-tiba dia tantrum ke apa, kita tak boleh yang pukul mereka. Lepas tu yang kedua, cikgu pendidikan khas ni mesti mesti kreatif begitu. Lepas itu kalau setakat ni ya kreatif lah. Lepas yang kedua adalah seperti yang kita tahu, guru pendidikan khas ni adalah penuh dengan cabaran. Macam saya cakap tadi, kita sabar. Jadi saya rasa saya tak pastilah kalau saya kuat untuk hadap semua tu. Itu yang saya cakap tadi tu. Yalah, nampaklah sebab apa tu orang kata, sedangkan apa tu orang kata macam pelajar yang Harus Perdana gitu, macam tu pun susah untuk dikawal kan. Apatah lagi macam murid-murid yang berkeperluan khas ni. Ya, murid yang berkeperluan khas yang macam banyak kerana yang kita perlu layan, macam tantrum, ada yang autism kan. Ya betul. Ada yang disleksia. Kalau disleksia ni tak silap saya sukar untuk membaca kan. Ya betul. Dan semua ni pun perlu
kita punya kesabaran Ya. macam itu. Tapi itulah memang kalau Valerie cakap Valerie ni tak pasti yang Valerie cukup kuat ataupun untuk hadap kerjaya itu, selain daripada bidang tersebutlah, ada tak bidang lain yang Valerie rasa macam Valerie pernah bayangkan untuk ceburi macam tu? Oh, selain daripada bidang perguruan ke maksud kamu? Ya, Tetapkan ataupun bidang pendidikan khas. bidang Bidang. selain daripada pendidikan khas Ya, macam tu. pendidikan khas ataupun bidang perguruan. Apa bidang? Mungkin saya ingin ceburi dalam bidang pendidikan bahasa Iban kali Bidang pendidikan bahasa Iban, tapi masihlah aman. dengan apa orang kata menjadi seorang guru macam Ya tu. betul. Tapi tukar bidang. Ya. Okey, tapi macam baguslah kalau macam orang kata Valerie ni dah mula macam fikir alternatif lain selain daripada pendidikan khas yang mungkin Valerie rasa macam mungkin sukar ke depan dia macam mana. Maksudnya macam sekarang ni Valerie ni ada dalam macam fasa eksplorasi mencari orang kata kerjaya yang lebih sesuai dalam untuk diri Valerie macam tu. Jadi kalau bidang pendidikan bahasa Iban ni pula Valerie rasa memang orang kata adakah ia lebih baik daripada lebih diminati daripada pendidikan khas itu sendiri? Bagi saya ya jugalah, sebab kalau bahasa Iban ni dia lebih kepada macam saya memantapkan lagi bahasa ibunda saya sendiri macam tu. Jadi kalau saya berpeluang untuk jadi guru bahasa Iban ni, saya juga boleh macam mana kongsi ilmu lah macam dekat murid bahasa Iban di Sarawak kan. Lagipun guru bahasa Iban di Sarawak pun semakin berkurangan. Okay. Jadi maksudnya macam Valerie ni macam orang kata mungkin lebih Valerie rasa macam bahasa Iban ni lebih okey lah berbanding pendidikan khas macam tu. Tapi sekarang kan major Valerie adalah pendidikan khas kan. Jadi macam kedepannya pun mungkin adakah kemungkinan tinggi tu untuk dapat pendidikan khas yang diposting dalam pendidikan khas itu lebih utama macam tu? Kemungkinan tinggi sebab sekarang pun guru pendidikan khas pun semakin permintaan makin tinggi macam tu, kekurangan guru pendidikan khas juga. Begitu juga dengan bahasa Iban. Kedua-duanya pun memerlukan tenaga. Keperluan permintaan yang tinggi ya. untuk kedua-dua. Okey, tak apa. Tapi dekat sini nampaklah Valerie macam orang kata dah nampak ke depannya macam mana macam mana keperluan tenaga, macam yang Valerie cakap, keperluan tenaga pengajar dalam bidang pendidikan khas dengan bidang pendidikan bahasa Iban ni, dua-duanya memerlukan orang kata keperluan yang tinggi lah macam tu. Tadi Bel cakapkan selain daripada bidang orang kata minat kerjaya, Bel bidang lain adalah bidang bahasa Iban kan. Okay. Jadi kalau kita tengok dua-dua tu adalah di bawah bidang pendidikan jugalah. Tapi selain daripada bidang pendidikan ni, ada tak bidang lain yang Bel rasa macam mungkin Bel tertarik nak buat macam tu? Yang ini pernah terlintas di pikiran saya. Jadi saya rasa macam saya berminat untuk buat satu bisnes. Bisnes. Tak kira lah bisnes, saya tak tahu lah sama ada bisnes makanan kah, jual baju kah, apakah gitu. Maksudnya macam selain daripada guru, Bel nak cuba ceburi bidang yang berkaitan dengan jual beli lah kira. Ya betul. Okey, jadi minat ni orang kata orang kata mungkin minat Bel ni boleh dijadikan kerjaya nanti, tapi itulah kita akan macam sama-sama tengok nanti dalam macam dalam teori Holland ni benda ni penting untuk diterongkan. Sebab minat mendalam tu berkait apalah dengan jenis personality kerjaya kita. Dan kita akan lihatlah sama ada
minat Bel nih sesuai ke tak dengan personality Bel nanti. Sama-sama kita akan terangkan lah lebih mendalam-dalam nanti. Oke. Oke. Jadi macam yang saya cakap tadi, yang teori Holland tadi kan, yang dia ada 6 personality lah. Yang mana hari ini mungkin saya akan macam, boleh tak kalau macam kita buat satu inventory yang untuk kita faham, untuk kita bantu Valerie faham kecenderungan kerjaya Valerie ini dengan lebih jelas macam tu. Boleh? Boleh. Okay. Jadi mungkin bukan mungkin, kita akan macam saya cadangkan kita guna satu inventory ini SDS lah, yang mana nama dia self directed search, yang mana ia adalah satu alat berdasarkan teori Holland juga lah. Valerie berminat tak untuk cuba apa ni nama dia, apa nama ni, inventory ni? Boleh juga. Boleh. Jadi dekat sini saya akan bagi Valerie inventory ni lah, yang mana macam inventory ni akan menilai minat Valerie dari berdasarkan 6 kategori personality macam yang saya cakap tadi, yang riasing tu. Dan saya akan bagi kamu ni lah borang SDS macam yang kamu tengok dekat sini. Kita ada borang SDS atau SDS Career Explorer Self Assessment. SDS ni itu tadi yang Self Directed Search. Jadi inventory ni macam saya cakap tadi adalah berdasarkan teori Holland yang bantu kamu kena pasti persentase kejayaan kamu lah. Dan untuk borang ni dia ada 3 bahagian dan 4 bahagian, yang mana bahagian yang pertama adalah dari segi aktiviti kamu lah. Macam kita tengok sini dia ada banyak ada 6 kategori kan, R, I, A, S, E, C, yang macam yang saya cakap tadi 6 personality tu. Dan dekat setiap personality ni ada aktiviti yang macam kalau macam kamu suka lakukan ataupun kamu fikir kamu mungkin suka lakukan aktiviti tu, kamu boleh bulatkan lah. Yang bulatkan tadi tu, kalau macam kamu cakap ya, kamu pilih ya lah, bulat ya kalau dia menggambarkan situasi kamu ataupun kamu suka ataupun mungkin suka. Tapi kalau kamu macam tak suka ataupun macam kamu rasa macam mungkin saya tak suka buat benda ni, kamu boleh bulatkan N lah, yang yes or no. Okay. Sebab itulah. Dan contoh dekat sini realistik, membaiki peralatan elektrik. Mungkin kamu suka, kamu bulat yes, tapi kalau tidak lah. Okay. Saya dekat sini Okay. Lepas tu yang bahagian kedua, bahagian kemahiran lah dekat sini. Kemahiran pun sama. Yang macam kalau macam kemahiran ni kamu tahu nak buat, kamu bulat tahu nak buat ataupun kamu mau belajar, kamu boleh bulat yes. Tapi kalau kamu tak tahu dan tak mahu belajar kemahiran tu, kamu boleh bulat N lah macam tu. Okay. Untuk bahagian ketiga juga, bahagian kerjaya. Kalau bahagian kerjaya ni dia bagi kamu senarai pekerjaan yang mungkin kamu suka ataupun tidak suka lah. Tapi macam kalau kamu suka dengan pekerjaan tu, macam biasalah bulat ya, kalau tidak bulat tidak, macam itu. Dan dan inilah, dan ada yang bahagian keempat, bahagian menilai keupayaan kamu. Jadi dekat sini nanti orang kata dia kan ada 6 pembahagian dekat sini kan. Jadi setiap yang kamu nilai ni dia tak boleh sama macam tu. Contoh kalau R ni mungkin kamu boleh letak yang macam tinggi gitu, macam tu. Tapi I, contoh R ni kamu letak 7 kan. Untuk I, A, S, E, C ni tak boleh nombor yang sama macam tu. Kamu kena letak nombor yang lain. Begitu juga dengan nombor lain lah. Maksudnya setiap
nomor huruf nih dia mewakili satu nomor masing-masing macam tu. Oh, Jelas? jelas. Oke. Kamu ada apa-apa nak tanya sebelum menjawab? Setakat itu adalah Tak ada? faham. Okey. Dan satu lagi saya nak cakap dengan kamu, apa tu, galeri jangan risaulah dengan apa tu orang kata, borang ni. Sebab apa, ini bukan ujian betul atau salah dan ia hanya mencerminkan minat galeri sendiri. Yang mana apa yang galeri tanda dalam ujian inventory ini adalah tandakan dengan jujur lah berdasarkan apa yang galeri suka ataupun rasa mampu untuk lakukan. Dan untuk inventory ini mungkin kita akan ambil masa dalam 20 sehingga 30 minit lah untuk dilengkapkan. Tapi dekat sini pun galeri jangan tak perlu tergesa-gesa, ambil masa galeri dan tumpukan perhatian lah semasa menjawab. Dekat sini pun saya tak akan ganggu galeri lah semasa galeri menjawab. Okay? Nah, ni orang untuk galeri boleh menjawab. Oke, terima kasih. Kalau galeri ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, sikap ya. Kalau galeri ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, sikap ya. Kalau galeri ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, sikap ya. Kalau galeri ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, sikap ya. Kalau galeri ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, sikap ya. Kalau galeri ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, sikap ya. Kalau galeri ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, sikap ya.
Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya. Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya. Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya. Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya. Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya. Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya. Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya. Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya. Kalau dari ada apa-apa nak tanya, boleh tanya saya. Oke, siap ya.
kalau Beleri ada apa-apa nak tanya boleh tanya saya. Oke. Siap ya. Oke dah. Oke. Betul kan nih? Ya. Satu dekan umur. Betul? Oke. Em, untuk mengira jawaban pula, kita teruskan dengan mengira jawaban lah. Oke, boleh. Untuk mengira jawaban, yang pertama ni kita perlu macam dekat arahan kat sini, dia cakap kita perlu merujuk muka surat 1. Muka surat 1 dengan 2 yang untuk aktiviti tadi, bahagian aktiviti. Yang mana bahagian aktiviti ni kita kena kira skor yes lah. Yes setiap aktiviti ni. Contoh R, berapa yes kamu dapat? Contoh dekat sini 3 kan, yang Valerie dapat. Letak sini 3. Begitu juga lah dengan komponen-komponen lain. Lepas tu yang untuk kedua pula dekat kemahiran pun sama juga. Kira juga yang bahagian tandakan yes juga. Yang kamu kira bahagian yang kamu tandakan yes dekat sini. Contoh okay? Boleh. Sama juga dengan yang kerjaya tu sama. Dan semua bahagian tu yang macam kan tadi riasakan. Aku tulis sini A, tulis sini A. Tulislah semua berapa yang kamu dapat yes. Untuk yang keempat pula, ini rujuk muka surat yang ni lah. Yang mana kamu tandakan macam dekat sini kan kamu ada yang bulatkan berapa skor kan. Kamu tanda dekat sini untuk bahagian pertama ni dekat atas ni. Yang dekat bawah ni pula kamu letak yang dekat bawah ni. Oke, boleh. Okay. Kira lah tu. Siap ya. Saya akan bantu bang. Demikian. Ya, ya betul. Oke. Okay. Okay, sudah siap? Okay, bagus. Jadi untuk yang koholen ni nanti kita akan tengoklah mana satu yang lebih tinggi untuk Valerie sendiri. Dan terima kasih untuk apa tu orang kata sebab Valerie sudi untuk menjawab inventory ni, walaupun inventory ni agak panjang, mengambil masa Valerie sikit, tapi Valerie macam nak menjawab lah inventory ni, yang bantu Valerie kenal personality Valerie sendiri. Jadi macam untuk inventory ni nanti saya akan semak dan analisis hasil daripada apa yang Valerie dah jawab lah, dan kita akan bincangkan keputusan dengan interpretasi skor ni dekat sesi yang kedua nanti. Boleh? Okay, Boleh. Jadi Valerie, sebelum tu Valerie ada apa-apa yang nak tanya dekat saya? Setakat ni tak ada kot. Tak ada. Okey. Jadi kalau macam tu, memandangkan masa kita pun dah apa tu orang kata, memandangkan kita tak ada apa lagi yang apa tu yang Valerie nak tanya ataupun share kan, ada apa-apa yang nak share? Setakat ni tu je kali ya. Saja juga. Okey. Nanti kalau macam ada apa-apa nak share, boleh share lah dalam sesi yang kedua mungkin. Okay. Sebelum tu saya nak buat rumusan sesi kita lah. Okey, boleh. Apa tu yang pertama sekali saya nak ucap terima kasih dekat Valerie, dan saya sangat menghargai lah keterbukaan Valerie hari ini, sebab Valerie banyak macam dari awal sesi tadi kita macam dah dengar untuk apa tujuan sesi counseling kita, untuk apa peranan Valerie dan peranan saya, dan dekat sini pun kita ada belajar kita ada macam menerokalah sedikit sebanyak tentang latar belakang Valerie, latar belakang kerjaya ibu bapa Valerie, dan dekat sini pun kita ada bincang apa
matlamat Valerie ke depannya nanti macam 5 ke 6 ke 10 tahun yang akan datang macam tu. Dan dekat sini pun saya nampak Valerie ni ada minat yang tinggi dalam bidang perguruan, tapi Valerie nyatakan sendiri yang Valerie ni orang kata ragu-ragu lah dengan bidang pendidikan khas macam tu. Yang tapi dekat sini macam kita orang kata Valerie pun sudi untuk menjawab inventory SDS yang kita gunakan sebagai asas lah untuk sesi yang kedua nanti. Dan hasil daripada SDS nanti kita akan bantulah tengok Valerie fahami kecenderungan personality kerjaya Valerie ni dengan lebih mendalam. Dan saya harap sesi ini sedikit sebanyak membantu Valerie untuk fahamlah proses membuat keputusan kerjaya dan memberikan keyakinan bahawa bahawa Valerie ni tak bersendirian lah dalam mencari arah yang sesuai untuk kerjaya Valerie sendiri. Jadi Valerie ada apa-apa lagi nak cakap? Setakat ni tiada kot. Terima kasih atas perkongsian. Okey, baik. Jadi macam untuk sesi kedua nanti kita tengoklah bila masa yang sesuai untuk kita buat sesi yang kedua. Okey, berdasarkan keputusan SDS Valerie pilih macam tu. Jadi saya rasa itu sahaja untuk sesi kita hari ini. Harap Valerie dapat berehat dengan baiklah dan kita jumpa nanti untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sama-sama.